Rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur, kita berterima kasih banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan nikmat-nikmatnya kita dapat lagi hidup dekat dunia ini untuk menambah lagi bekalan kita di dunia dan selepas kita mati. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan kita bersyukur juga sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmatnya, dengan nikmatnya, hari ini Tuhan bawa hati kita untuk sama-sama kita berkumpul mengagungkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, berzikir, kita sebut ayat-ayat suci Quran, kan, dengan niat kita tak ada lain untuk menjadikan hati kita ini hati yang bertakwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Puan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, malam ni kita punya bacaan ratib al-atas akan dipimpin oleh saudara Radin Muhammad bin Radin Saleh. Beliau ni ditulis kat situ dari Singapura kan, tapi yang saya pandang Radin Muhammad ni dia dari Masjid Bang Alawi, Masjid Bang Alawi Singapura kan. Masjid Bang Alawi adalah, kita boleh kata, masjid yang paling makmur di Singapura. Profesor saya, Profesor Ahmad Ibrahim, kalau pergi ke Singapura dia pasti akan singgah di Masjid Bang Alawi. Begitu juga orang-orang soleh yang lain. Kenapa saya kata masjid tu masjid yang paling berkat? Sebab setakat yang saya tahu, salah satu faktor dia, dekat Singapura, kalau kat Malaysia yang paling meriah sekali amalan ratib al-atas ni adalah di negeri Johor. Kalau kat Singapura yang paling meriah sekali bacaan ratib al-atas ni adalah di Masjid Bang Alawi. Dan Radin Muhammad ni dia memang selalu berada di Masjid Bang Alawi untuk memeriahkan acara bacaan ratib al-atas di Masjid Bang Alawi, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik, saya perkenalkan secara umum, ya. Radin Muhammad ni, dia ni ada diploma in Electronic Computer Communication Engineering, dan sekarang dia bekerja sebagai IT Helpdesk Engineer, supporting user from manufacturing company worldwide. Beliau mendapat diploma dari Nanyang Polytech, dan sekarang ni dia dah ada satu anak, satu isteri, dan sedang menanti anak yang baru. InsyaAllah sama-sama kita doakan. Dan dengan segala hormatnya, majlis persilakan Radin Muhammad untuk memimpin bacaan ratib kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syai'un lahum al-Fatihah. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب من والاه، وإلى روحي سيدنا الحبيب عمار بن عبد الرحمن العطاس، وثم إلى روحي عن الله باراس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله الكريم تغشاهم والمغفرة ومن والى. الفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله توصلنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا بالله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده. سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزل. إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين.
يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزال ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزال ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم
اللهم صل على محمد. يا ربي صل عليه وسلم. أستغفر الله 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 أستغفر الله. تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم. غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد عبد الله، وثم إلى روح المهاجر إلى الله الحبيب أحمد بن عيسى الفكي مقدم محمد بن علي بعلوي، وأصولهم وفروعهم وجميع ساداتنا أبي علوي وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة جميع أولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين، ثم إلى روح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق عليهم أجمعين، ثم أمة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركتنا صاحب راتب كتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس، وثم إلى روح عن الله بارس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة، وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وباركنا اكتب الغوث سلام أحمد بن حسن العطاس، وثم إلى روح الحبيب محمد بن سالم بأحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين، أن الله الكريم تغشهم المغفرة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن والى. الفاتحة. الفاتحة بقبول وتمام كل انسل ومعمول وشأن ظاهرا باطنا في الدين والدنيا والآخرة، دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولأحبابنا ولوالدينا مع الكل العافية، وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع التقى والهدى والعفاف، موضع على دين الإسلام والإيمان، بلا امتحان بحق سيدي والهدي أدنان، ولكل نعمة صالحة، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن والى. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك لعظيم سلطانك، سبحانك لا نحصي ثناء أنت كما أثنيت على نفسك، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نسألك نستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنافك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد والجبار عنيد وذي عنيد وذي باغي من كل شر، إنك على كل شيء قدير. اللهم حفظنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبة الندامة في الحال والمآل، إنك السميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارزقنا كمال المتبعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak Raden Muhammad yang telah sudi memimpin kita. Kan biasalah kan Raden Muhammad ni dia betul-betul veteran walaupun umurnya tu lebih muda daripada saya, tapi dalam mengamalkan Ratimat Latas nampaknya dia lebih matang, dia lebih berumur dari saya. Terima kasih banyak Raden Muhammad, dan jangan lupa Raden, dari Singapura doakan kami di Malaysia, dan insya-Allah kami di Malaysia akan terus mendoakan saudara-saudara kita yang berada di Singapura. Allahumma amin. Amin amin ya rabbal alamin ya. Baik. Macam biasa tuan-puan, kita tanam azam kita kan, kita nak ikut cakap Nabi. Apa Nabi cakap? Nabi kata kalau pada malam Jumaat Nabi suruh kita baca paling kurang 10 ayat yang pertama dalam surah Al-Kahfi. Dan Nabi kata kalau boleh kita hafal. Jadi pada malam ni kita baca ayat pertama ni, dalam usaha kita nak hafal ayat pertama sampai ayat ke-10. Tapi malam ni kita mantapkan lagi supaya kita dapat menghafal ayat ni. Dan ayat ni tuan-puan anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala menunjukkan penghargaan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita berterima kasih kepada Allah sebab apa? Sebab Allah Ta'ala turunkan mukjizat dia yang paling besar, iaitu kan Al-Quran, kepada orang yang paling Allah sayang dan yang paling kita sayang, Nabi kita Muhammad SAW kan. Dan bulan ni adalah bulan yang paling gembira kan bagi semua orang yang beriman daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang kan. Semuanya gembira sebab apa? Lahirnya bulan ni, ulang tahun lahirnya Nabi kita Muhammad SAW ya. Baik, kita baca sama-sama dengan niat kita cakap terima kasih banyak-banyak kepada Allah, dan niat kita yang kita ini sedang gembira sangat kan atas kurniaan Allah Ta'ala kepada kita. Siapa dia kurniaan tu? Nabi kita Muhammad SAW dan juga Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Sadaqallahul aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini tuan-puan dan anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala, mari kita buat sama-sama mendarat tangan ke langit. Kita berdoa kepada Allah, doa untuk saudara-saudara kita yang telah pun menghantar doa-doa mereka kepada Syakira untuk kita sama-sama bacakan malam ini. Ya, tuan-tuan yang anak-anak dirahmati Allah Ta'ala, elok saya nak ingatkan diri saya dan juga tuan-tuan dan anak-anak bahawa mendoakan saudara-saudara kita yang beriman yang lain itu akan menyebabkan doa untuk diri kita, keluarga kita dimakbulkan. Dan kalau sampai kita terlupa, terlepas nak doa untuk diri kita, Allah Ta'ala tetap akan bagi sesuatu yang lebih besar dari apa yang kita hajatkan. Kerana apa? Kerana cinta dan kasih kita kepada saudara-saudara kita yang lain dengan kita mendoakan mereka.
Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya daimal fadli alal bariyah, ya basital yadaini bil atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, waghfir lana ya dhal ula fi hadhihi al ashiyah. Salli ala Muhammadin wa ahli khairil wara sajiyah. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, wahai Tuhan yang memerintahkan hamba-hambanya untuk meminta kepadanya, wahai Tuhan yang suka memakbulkan doa-doa hambanya, wahai Tuhan yang suka memenuhi hajat-hajat hambanya. Maka pada malam ini, Ya Allah, kami sama-sama hadir di hadapan-Mu untuk kami menyatakan permohonan kami buat saudara-saudara kami, Ya Allah. Maka kami mohon agar Engkau menunaikan hajat-hajat, doa-doa saudara-saudara kami yang berharap sangat pelaksanaannya, penunaiannya dari sisi-Mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kesihatan dan kekuatan kepada keluarga SAP dan keluarga kita semua dalam menghadapi pandemik COVID ini. Dan berilah kekuatan dan kesihatan kepada kami semua. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada SAP dan adik-beradiknya rezeki yang mencukupi, rezeki yang halal, rezeki yang Engkau berkati untuk mereka bantu keluarga mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jagalah kami dan keluarga kami dari sebarang wabak penyakit yang berbahaya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal, yang mencukupi, yang Engkau berkati, agar kami dapat terus membantu hamba-hamba-Mu yang lain yang memerlukan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segeralah Engkau pindahkan Tuan Iman dari Kelantan ke HQ Putrajaya atau ke negeri yang berdekatan dengan negeri Selangor. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau sembuhkanlah segala penyakit yang dialami oleh Tuan Iman. Engkau berilah kekuatan dan semangat kepadanya dalam menghadapi kehilangan ayah kesayangannya. Allahumma salli wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau selamatkanlah Tuan Iman dari rasuah. Engkau selamatkanlah kami dari rasuah. Engkau selamatkanlah negara kami dari pemimpin-pemimpin yang makan rasuah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pulangkanlah segala duit-duit rasuah yang telah diambil oleh pemimpin-pemimpin kami. Dan serahkanlah kepimpinan negara ini kepada hamba-hamba-Mu yang benar-benar jujur dan amanah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau permudahkanlah segala urusan pekerjaan Tuan Iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau sembuhkanlah warga KPDN HEP Kelantan dari penyakit COVID. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah, Engkau berilah keampunan, rahmat kepada almarhum dan almarhumah Nur Azila Abdullah, Jamilah Makdum, Ahmad bin Ismail, Ainun binti Baba, Muhammad Asmi bin Ahmad, Abdullah bin Muhammad, dan Kau tempatkanlah roh mereka bersama para anbiya, para solihin dan syuhada. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah keberkatan, rahmat dan kebahagiaan kepada keluarga Encik Halim dan permudahkanlah segala urusan dunia dan urusan akhirat mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau bebaskanlah Hajah Siti Hawa dari semua gangguan jin dan saka. Engkau lindungilah dia dari segala gangguan jin dan saka. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon keampunan-Mu dan kerahmatan-Mu agar dilindungi segala bencana penyakit berbahaya kerana kami sangat khawatir akan lalai dalam beribadah ketika sakit. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, berilah kekuatan iman pada anak kami, mudah faham apa yang dipelajarinya dan seterusnya kejayaan ketika menuntut ilmu di universiti dan di mana juga dalam usahanya mengejar cita-cita dan impian mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, jagalah iman kami,
Jauhilah keluarga kami daripada fitnah Dajjal dan lindungilah kami agar tidak berlaku konflik untuk membezakan antara yang betul dan yang salah, antara yang hak dengan yang batil bila bertembung dalam berbagai fahaman yang salah dalam beragama. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, mudahkanlah rezeki dan pemudahkanlah segala perancangan perniagaan kami dan seterusnya mendapat keberkatan di dalamnya. Ya Allah, tunaikanlah hajat kami sekeluarga agar sama-sama dapat tunaikan umrah dan haji. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, andainya ada jodoh buat ahli-ahli keluarga kami, tentukanlah pasangan hidup mereka sebagai penduduk hati dan menerima segala ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang matlamat akhirnya adalah memudahkan kami memasuki syurga-Mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, lindungilah kami dari pemimpin kerajaan yang tidak adil, yang zalim, ulama su, kerana kami bimbang pemimpin-pemimpin rakyat yang seumpama ini jika terus berkuasa, mereka tidak akan berhenti mengikut hawa nafsu dengan langkah syaitan dan yang terkesan adalah rakyat jelata. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kesembuhan kepada ibu saudara Hajah Yati yang sedang sakit, iaitu Rahmah binti Umar. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, permudahkanlah urusan dan kejayaan Puan Syairah Abdul Razak untuk sambung belajar ke US pada bulan November ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, lindungilah dan berilah kesihatan yang baik kepada anak anda Hajah, kepada Hajah Nurmala yang sedang bertugas di Abha dan juga anak-anak dan keluarganya di sini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah segala penyakit yang sedang dialami oleh suami dan mama Hajah Izlin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kefahaman yang mendalam tentang terutamanya ilmu Al-Quran dan ilmu pengetahuan agama yang lain kepada Haji Jama'in Manaf dan keluarganya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah penyakit slip disc yang dialami oleh Hajah Zaliha dan hindarkanlah keluarganya dari segala virus penyakit dan kurniakanlah kepada keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, sembuhkanlah kesakitan telinga Hajah Bahariah sepenuhnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kepada Haji Muhammadiyah dan Cikgu Razilina keselamatan di dunia dan akhirat, mendapat husnul khatimah untuk diri, ahli keluarga, saudara mara, sahabat handai dan kenalan mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, rezekikanlah kepada Afif dan Afifah kecerdasan akal fikiran, cintakan ilmu bermanfaat serta dapat mengamalkannya serta berpeluang untuk memberi manfaat kepada orang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuk tim dapur Bunda Khadijah radhiyallahu an dan semua yang hadir dalam majlis ini, Engkau kurniakanlah sifat istiqamah, dirahmati olehmu selalu, serta berikanlah keberkatan, kesihatan, usia dan amalan kebaikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau bantulah, permudahkanlah dan berkatilah Cik Hajah Razalina dalam usahanya melengkapkan pengajiannya di UPM serta rezekikanlah kesihatan yang baik untuk terus berkhidmat dalam kerjayanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah, Engkau rezekikanlah keupayaan kepada Haji Muhammadiyah untuk meneruskan kerjayanya dan memberi perkhidmatan yang cemerlang. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jagalah kesihatan kucing-kucing belaan dan kesayangan mereka. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau ampunilah segala dosa arwah-arwah kesayangan kami. Terimalah semua amal baik mereka, lapangkan dan terangilah kubur mereka, sejahterakan mereka sentiasa dan selamatkan mereka dari siksa kubur. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kesembuhan sepenuhnya kepada Puan Nadrah agar dia dapat segera mengingat dengan sempurna dan meneruskan kerjanya seperti biasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah,
Kami mohon agar Engkau kurniakan kesihatan dan kesembuhan kepada Wan Ali, Puan Ali, Wan Mur Hakim Mukhtar, Fauzia Hasan, Wan Farah Nadia, Wan Mur Hakim, Kakak Sukma Bujaza Ahmad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu agar keluarga Puan Amna Ansari dapat rentas negara Malaysia Singapura untuk melepaskan rindu mereka kepada big brother-nya almarhum Haji Masduri. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon agar Engkau kurniakan kesihatan yang baik buat kami semua dan jauhilah kami semua dari segala penyakit dan lindungilah kami sentiasa. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jauhkanlah kami dari penyakit COVID, kurniakan kami kesihatan yang berpanjangan, panjangkan umur dan rezeki, kurniakan kepada kami rezeki yang melimpah ruah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau segerakanlah kesembuhan Nurida binti Sari yang sedang koma sekarang ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, kurniakan Zain, adik yang dinanti-nantikannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ampunkanlah kedua dosa ibu bapa kami, abang-abang kami, kakak-kakak kami, guru-guru kami, teman-teman kami, tetangga-tetangga kami, tuan rumah kami, tetamu-tetamu kami, orang yang mengenali kami, orang yang mencintai kami, orang yang membenci kami. Jadikanlah kami semuanya orang yang mencintai ahli bait radhiyallahu anhu, bukan orang yang membenci ahli bait radhiyallahu anhu dan dibenci oleh ahli bait radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, Kau permudahkanlah urusan Ustaz Iftikhar, sembuhkan anaknya dan berikan dia kekuatan dan istiqamah dalam mengajar umat ilmu bahasa Arab. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau segerakanlah kesembuhan yang penyakit kepada Afifi yang Aiman Afifi, Syekh Aiman Afifi yang sedang sakit sekarang ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kesejahteraan kepada Haji Cucu bin Besar, Haji Timadah binti Haji Tengah dan Haji Abu Bakar bin Rauf dan Hajah Lauyah binti Haji Tengah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon kepadamu agar Engkau memakbulkan hajat keluarga Hajah Nurhaliza Hanifah dan ahli-ahli majlis malam ini. Kurniakanlah kepada mereka semua rezeki yang melimpah ruah, dilampangkan kehidupan dunia dan akhirat, disembuhkan dari apa jua penyakit yang dialaminya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, memudahkanlah segala urusan untuk Luk, ibu ayah dan nenek Luk serta keluarga Luk yang lain dan sembuhkanlah mereka dari penyakit COVID-19. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, segerakanlah kesembuhan Baby Amar dari demam dan kembalikanlah kesihatan dan keceriaannya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau kurniakanlah kesihatan yang baik buat Mak Hajah Kamariah Tahir, Ibu Ramlah Yusof, arwah Bapa Haji Hamid Wardi, ayah arwah Jalil Tahir dan ahli keluarga yang telah meninggal. Dan kurniakanlah, rahmatilah roh-roh mereka dan permudahkanlah urusan anak kedua ke tahfiz serta perjalanan balik ke Malaysia. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon agar Engkau dapat memberikan kesembuhan kepada Kak Faizah Zaid yang sedang mengalami penyakit kanser. Permudahkanlah segala urusan rawatannya dan kuatkanlah hatinya untuk menerima dugaan sakit ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'aana wa siyamana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Puan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih banyak ya kerana telah mendoakan hajat-hajat saudara-saudara kita.
Dan insya-Allah kan hari ini kalau ikut dari segi Google Meet ni yang hadir lebih daripada 46, dan Nabi kata kalau 40 orang berdoa untuk hajat kita, maka hajat itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada Allah Taala tunaikan apa yang kita minta ataupun Allah Taala beri yang lebih baik dari apa yang kita minta, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan sifat orang beriman yang disayangi oleh Nabi adalah orang beriman yang mendoakan saudara-saudaranya yang lain. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Puan-puan, anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sekarang ni kita teruskan kan tazkirah kita. Tajuk tazkirah kita pada malam ini adalah memahami makna hidayah dan as-siratal mustaqim, kan. As-siratal mustaqim ni kita jumpa kat mana? Kita jumpa bila kita baca Al-Fatihah. Kita baca macam mana? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdina tu adalah makna hidayah. Apa maksud hidayah? Yang dimaksudkan bila kita minta kepada Allah Ta'ala. Dan yang keduanya, apa maksud as-siratal mustaqim. Teruskan. Okey, yang pertama kita ulang kaji balik apa yang telah kita bincang pada minggu lepas. Apa makna ibadah? Siapa dapat kongsi jawapan? Apa makna ibadah? Okey, saya bagi ya. Yang pertama kita kata ibadah ini berasal dari perkataan abada. Daripada abada. Baik, ain tu apa? Huruf ain tu apa? Huruf ba tu apa? Huruf dal tu apa? Okey, siapa nak kongsi jawapan? Ada siapa nak kongsi jawapan? Ain tu ilmu. Ain tu ilmu, betul ya, betul ya Kak Yati ya. Ain tu ilmu. Ilmu apa tu Kak Yati? Ilmu ibadah. Nombor satu, ilmu tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu tentang Allah Ilmu Taala. tentang Allah. Siapa Allah? Ilmu kan tentang Allah Taala. Lepas tu siapa dia? Kan apa yang Allah suka, apa yang Allah marah. Ini ilmu lah kan. Nak beribadah kan, dia punya syarat yang pertama, kita kena ada ilmu. Kita kenal siapa yang kita nak sembah itu kan. Ini syarat pertama. Tak ada syarat ni, habis ya. Dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kenal Allah, kan Allah tu siapa, kita kenal apa yang dia suka, kita kena tahu apa yang dia marah. Okey. Baik, ba. Ba tu apa? Ba tu apa? Najihah ada tak? Najihah tak ada, tak belum sempat join lagi ya. Okey, Muhaimin. Ba tu apa Muhaimin? Muhaimin saya tanya kali dia jawab dengan senyuman aja. Okey, tak apa. Ba tu adalah bau nun. Kita belajar bahasa Arab sikit. Ba tu adalah bau nun. Bau nun tu maknanya apa? Kita maknanya jauh kita jauhkan diri kita dari apa yang Allah Taala marah. Ini bau nun ya. Ba bau nun. Maknanya kita jauhkan. Jadi yang dikatakan satu perbuatan tu ibadah bila kita tidak ada unsur kejahatan dalamnya. Tidak ada unsur dosa dalamnya. Kan lagi kita jauhkan dosa, lagi kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bau nun. Dan dal tu adalah dunuwun. Dunuwun itu maknanya apa? Maknanya kita dekat. Kita dekatkan diri kita dengan apa yang Allah Ta'ala suka. Allah Ta'ala suka amal soleh, kita pun dekat buat amal soleh. Allah Ta'ala suka kita mendoakan saudara-saudara kita yang lain, kita pun doakan saudara-saudara kita yang lain. Allah Ta'ala suka kita pergi Mekah, kita pun pergi Mekah. Allah Ta'ala suka Kaabah, kita pun suka Kaabah. Allah sayang kat Nabi kita Muhammad SAW, kita pun sayang kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan, ini merupakan syarat untuk doa kita, untuk ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Okay, baik, Hajah Haslina, ada soalan? Hajah Haslina, Mat Sobri, ada soalan? Tak ada. Oh, tak ada. Sebab tu ni raise hand kat sini. Okay, sorry, tak apa. Okey, teruskan. Okey. Mengapa ditulis nak budu? Bila kita bacakan, ni yang Kak Yati tanya minggu lepas kan, kenapa kita sebut nak budu, yang maksudnya kami menyembah. Kepada kamu kami menyembah dan bukan akbudu, bukan aku menyembah. Padahal kita, kalau kita sembahyang seorang kan, kenapa kita nak cakap nak budu juga? Tuhan perintahan kita kena sebut juga nak budu. Kena sebut juga kami menyembah. Tak boleh sebut aku menyembah. Okey, baik, teruskan perjalanannya.
Kan? Minggu lepas kita dah bincang kat sini kan? Sebab dia merujuk kepada bukan mulut kita saja, kita merujuk kepada kita punya otak, kita punya hati, kita punya jantung, kita punya roh, kita punya mulut, kita punya badan, mata, semua kita ni. Bila kita bercakap kepada Allah kan, kita cakap semua badan aku, daripada ujung rambut, kaki, zahir dan batin, semuanya sedang menyembahmu ya Allah. Semuanya mengaku bahawa engkau adalah Tuhan kami yang Maha Esa dan kami semua ini adalah hamba-Mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya. Baik, lepas tu yang kedua, ni apa yang Haji Hayati sebut, yang kedua, teruskan Kak, kita mengakui semua makhluk sedang menyembah Allah. Semua makhluk sedang menyembah Allah. Hanya hamba-Nya yang derhaka saja, macam iblis, jin yang jahat, manusia yang jahat, itu saja yang tak sembah Allah Ta'ala. Yang lain semua sembah Allah. Malahan orang yang berdosa kepada Allah, tapi dalam masa yang sama dia mengakui keesaan Allah, orang ni pun sedang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akui benda ni, kan? Baik, terus yang ketiga, kan? Diri kita kan bergabung dengan semua makhluk yang menyembah Allah. Makhluk yang nyata, makhluk yang ghaib. Kan? Yang nyata, kita punya badan sendirilah yang paling dekat dengan kita. Nyata. Yang apa? Yang ghaib. Yang nyata lagi apa? Kita kata yang kita punya rumah kita, sejadah kita. Kan? Matahari, bulan, langit. Kan? Semuanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Dan itu juga kita mengakui mereka menyembah Allah, kita pun ikut dengan mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga makhluk-makhluk yang ghaib, arwah-arwah kesayangan kita. Arwah-arwah para nabi, anbiya, syuhada. Semuanya menyembah Allah. Para malaikat dan jin yang baik-baik, semuanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita bergabung dengan mereka. Jadi dekat situ kan kita akan dapat kekuatan bahawa saudara-saudara kita kan bukan hanya yang bertalian darah, tapi siapa pun yang menyembah Allah, maka mereka adalah saudara kita dan kita bersedia untuk bantu mereka dan mereka pun bantu kita. Jadi bagi orang yang menghayati bacaan Al-Fatihah, dia tidak akan mencemarkan alam. Malahan dia akan jaga alam sebab alam ini sedang menyembah Allah. Jadi aku kena jaga siapa pun yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih lagi lah orang-orang beriman yang kita nampak dia solat, dia rukuk, dia sujud, dia bertawaf, kan semuanya adalah sebagai ibadah mereka, sembahan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya. Baik, teruskan. Okey. Dan yang ini yang paling penting, kita menghilangkan keakuan kita menuju kepada kekitaan ataupun kekamian, ya. Kekamian rasanya bahasa Melayu tak ada, kita selalu gunakan perkataan kekitaan. Jadi kita leburkan kan selfishness kita kan. Sifat terlalu pentingkan diri kita kan, dan kita menjadi seorang hamba Allah Ta'ala yang akan bekerjasama dengan hamba-hamba yang lain yang akan tolong hamba-hamba Allah Ta'ala yang lain, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya. Nak faham lagi kenapa kata nak bunuh, teruskan. Allah Ta'ala ada nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Tuhan kata wa aqimus solah wa atuz zakat. Dirikan solat dan tunaikan zakat. Kemudian Tuhan sambung warka'u ma'ar raki'in. Rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk, ya. Rukuk ni kita kata aku tak nampak pun sejadah aku rukuk. Maksud rukuk kat sini kan, nak cakap rukuk yang macam kita rukuk dalam solat pun boleh, tapi maksud rukuk lain adalah kita memberi penghormatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Allah, kerana Allah Ta'ala itu adalah Tuhan kita yang Maha Esa, yang satu-satunya kita sembah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya. Dan selepas kita kata kami menyembah kepadamu Tuhan, kami minta pertolongan kepadamu Tuhan, dan kita nak semuanya ini kan dapat apa? Dapat as-siratal mustaqim. Itu sebabnya bila ihdina pun ihdina. Tunjukkan kami, bimbing kami kepada as-siratal mustaqim. Kita nak semua makhluk Tuhan yang menyembah Tuhan semuanya mendapat as-siratal mustaqim, ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, ya. Jadi maknanya kita tak nak masuk syurga seorang-seorang. Kita nak semua yang menyembah Allah Ta'ala semuanya
mendapat pahala dari Allah Ta'ala dan semuanya masuk ke dalam syurga. Kalau itulah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, teruskan. Okey. Sekarang kita tanya kepada kita, apa makna hidayah? Makna hidayah, teruskan. Makna hidayah ni daripada perkataan hada. Hada, ejaan dia begini, hada. Baik, kita lihat apa makna dia. Okay, yang pertama maknanya mohon petunjuk. Kita minta kan bimbingan dari Allah Ta'ala. Okay, ataupun kita minta kat siapa-siapa dalam bahasa Arab, itu maknanya hada juga. Dua, kita mengikut petunjuk. Kalau kita ikut petunjuk pun, itu pun namanya hidayah. Tiga, memberi petunjuk. Kalau kita bagi petunjuk, bagi penerangan kat orang, kan, kita sebagai mak, bapa, bagi penerangan kepada anak, maknanya kita sedang bagi petunjuk kepada anak. Baik. Empat, kita menerangkan. Sama, itu pun makna hidayah. Kalau kita terangkan kepada anak-anak kita, kepada kawan-kawan kita tentang sesuatu perkara, itu pun maknanya kita sedang memberi hidayah kepadanya. Kelima, membimbing. Ni siapa-siapa yang suka membimbing, cikgu-cikgu kan, ataupun kita yang dalam satu keluarga, ada keluarga kita yang sedang runsing kan, sedang ada masalah, kita bimbing dia. Ini pun dikatakan kita sedang memberi hidayah. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, teruskan. Okay. Jadi hidayah atau bimbingan ni ada dua jenis kan. Apa dia? Yang satu, teruskan. Hidayah penciptaan, hidayah takwini, ya. Hidayah penciptaan. Maknanya Allah Ta'ala bila cipta sesuatu, maknanya Allah Ta'ala sedang bagi hidayah dekat dia. Ya. Hidayah penciptaan. Okay. Dua, hidayah kebenaran, hidayah tasyri'i. Ya. Hidayah kebenaran. Tuhan bagi tahu apa yang benar. Bila Allah Ta'ala terangkan apa yang benar, kan itu adalah hidayah kebenaran. Ya. Baik, teruskan lagi. Okay. Apa contoh hidayah penciptaan? Kan, contohnya, teruskan, adalah peredaran matahari dan bulan. Itu sebabnya kita masa bincang tentang nak jadi orang bertakwa, kita katakan kena pandang langit. Ya. Okay, teruskan. Apa Allah Ta'ala kata, ni kalau kita dalam bila malam Jumaat, kadang-kadang kita baca Yasin kan. Kadang-kadang kita baca Yasin ramai-ramai. Tuhan kata apa? Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. Matahari ni terjemahan dia salah ni Kak. Okey. Dia kata dan apa, wal qamara, dan bulan itu kami takdirkan. Tuhan dah takdirkan. Itulah hidayah Tuhan. Dari segi penciptaan, Tuhan dah takdirkan, Tuhan bagi hidayah kepada bulan kan, untuk beredar mengikut orbitnya. Dan mula-mula kita nampak bulan mengambang, bila dia beredar kan dalam sebulan tu kan, nanti tiba-tiba dia jadi seperti urjunil qadim, seperti pelepah tamar. Dia apa namanya? Okey, kita kata pelepah tamar kan, dia jadi macam bulan sabit kan, dia pun jadi bulan sabit. Itu menunjukkan bila Tuhan dah takdirkan begitu, Tuhan bagi hidayah begitu, itulah yang terjadi kepada bulan, dan bulan tidak buat benda yang lain. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi ini kita kata hidayah penciptaan. Alam, bumi, matahari, siang, malam, itu semua adalah hidayah penciptaan. Ya. Panduan yang Tuhan telah bagi kan, dan panduan itu tidak diingkari. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey. Kita boleh teruskan. Okey. Sekarang ni apa pula contoh hidayah kebenaran? Kan kita kata hidayah takwini. Apa dia? Teruskan, apa contoh dia? Kita lihat pada ayat ni. Ni ayat Syakirah lah. Kita orang cari nama Syakirah ni daripada ayat ni lah. Apa Umi isteri saya, dia cari nama ni. Inna hadaina husabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukkan, kami dah bagi hidayah akan melalui akal dan rasul akan jalan yang benar dan jalan yang salah. Maka terserahlah kepadanya sama ada ia bersyukur imma syakira dengan beriman dan taat, ataupun dia kufur au kafura, ya, dengan mengingkari kebenaran dan menderhaka. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tengok kata hidayah kan, hadaina. Kami bagi hidayah kepada dia tentang satu perkara ni,
Satu jalan ni atau jalan-jalan, terpulanglah kepada dia nak pilih yang mana. Jadi nampak tak beza kan? Satu hidayah tu tak boleh buat benda lain. Apa yang disuruh itu dia yang buat. Nak buat benda lain tak boleh. Tapi satu bentuk hidayah ni Tuhan bagi pilihan kepada kita. Kita nak terima atau kita nak tolak. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, teruskan. Okay. Antara hidayah penciptaan dan hidayah kebenaran, yang mana ada pilihan dan yang mana tiada pilihan. Okey, siapa nak kongsi jawapan? Tadi saya dah sebut kan? Yang mana ada pilihan, yang mana tak ada pilihan. Siapa nak kongsi jawapan? Ada? Ada Zakwan? Zakwan? Mana satu yang ada pilihan, mana satu yang tak ada pilihan? Okey, insyaAllah. Dari segi yang kita boleh pilih tu hidayah penciptaan. Hidayah penciptaan? Betul. Betul, maknanya hidayah kebenaran kita boleh pilih. Hidayah penciptaan tiada pilihan. Okey, betul. Terima kasih banyak Zakwan. Okey. Sama-sama. Okay, teruskan. Okey. Hidayah penciptaan tiada pilihan. Patuh 100%. Macam kita kata tadi apa? Bulan. Bulan dia takkan buat benda lain. Apa yang dia buat itulah yang Tuhan perintahkan kepada dia. Itulah hidayah yang Tuhan berikan kepada dia. Okey. Okey. Baik, teruskan lagi. Hidayah kebenaran ada pilihan. Kita boleh patuh, kita boleh engkar. Tuhan kata, aku Maha Esa. Itu fakta yang betul. Aku ni Maha Esa. Tapi Tuhan kata, okey, siapa nak sembah aku? Kita kata manusia yang beriman sembah Allah Ta'ala. Ada yang pergi sembah Allah Ta'ala, tapi dalam masa yang sama sembah yang lain. Itu musyrikin. Ada yang terus kata Tuhan tu tak ada. Pula, itu kita kata orang etis kan. Itu ataupun Tuhan kata, okey sembahyang tu wajib. Dia pun tak sembahyang. Tapi dia kata sembahyang tu memang wajib, aku tahu. Tapi aku malas lah. Dia tak sembahyang. Maknanya ini semua hidayah yang Tuhan bagi pilihan. Kita bebas nak pilih. Tapi kita akan terikat dengan pilihan yang kita buat. Tuhan tak ada paksa kita sembahyang. Tapi kalau kita sembahyang, kita pilih sembahyang, kita akan terikat kepada akibat dia. Akibat dia apa? Tuhan ampunkan dosa kita. Tuhan bersihkan, tenangkan jiwa kita. Tuhan masukkan kita dalam syurga. Kalau kita pilih tak nak sembahyang, okay, kita akan terikat dengan pilihan kita. Apa kesannya? Hati kita tak tenang. Kan? Asyik nak marah. Kita akan angkuh, sombong. Ya, sebab tak pernah sujud, angkuh, sombong. Kan? Dan yang seterusnya, kita akan dimasukkan dalam api neraka. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tuan-tuan dan anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala, kan ada satu kisah kan? Ada satu kisah seorang ni, dia pergi berniaga dengan seorang kawan dia. Kan? Dia berniaga, mulai daripada lepas subuh lah dia berniaga, sampai ke zuhur. Sampai ke tengah hari. Bila sampai tengah hari, niaga makin untung. Kemudian dia terus berniaga lagi dengan kawan dia. Buat partnership kan, buat perkongsian. Sampai ke waktu malam, untung kan. Waktu sampai ke tengah malam, cukup menguntungkan. Sekali besok kan tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, orang nak mulakan balik, nak teruskan perniagaan. Tiba-tiba kawan dia seorang tu dia kata, aku nak break aku nak tamatkanlah kita punya perkongsian ni. It's 9 o'clock. Jadi kawan dia pun kata, kenapa? Kan kita punya perkongsian ni, perniagaan kita ni menguntungkan. Kenapa tiba-tiba kau tak nak pula ni, kau tak nak niaga pula dengan aku ni? Dia kata, kau tahu tak aku ni siapa? Dia kata, siapa kau? Aku ni kan iblis, kau tahu. Aku ni sebenarnya iblis. Kau tahu tak? Dia kata, aku ni kan sekali je aku tak sujud kat Tuhan, Tuhan terus laknat aku. Yang kau ni semalam kan, daripada pagi sampai ke malam sekali pun kau tak sembahyang, sekali pun kau tak sujud. Maknanya kau ni lagi teruk pada aku lah. Jadi aku tak naklah kawan dengan kau. Nanti aku kena lagi teruk. Itulah tuan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala kan. Itu pilihan. Jadi siapa yang tak sembahyang pasti dia akan angkuh. Kan? Pasti dia akan angkuh dan jiwanya tak tenang. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Betul kan? Oleh itu kan, yang kita minta kat Tuhan bila kita berdoa, bila kita baca surah Al-Fatihah dalam solat ke luar solat ke, ihdinas siratal mustaqim, bimbinglah kami ke jalan yang benar. Yang kita minta tu hidayah penciptaan atau hidayah kebenaran?
Siapa nak kongsi jawapan? Yang kita nak minta tu mana? Yang mana satu? Okey, mawaddah. Okey, kita tanya mawaddah pula. Mana satu yang kita minta mawaddah bila kita baca macam tu? Mawaddah ada kelas. Mawaddah ada kelas. Anissa. Anissa. Okey, Anissa pula apa jawapan dia Anissa? Yang Anissa nak kongsi jawapan. Hidayah kebenaran. Hidayah kebenaran. Maknanya tadi kebenaran ada pilihan tak? Ada. Jadi nak hidayah kebenaran tu. Macam mana nak? Macam mana ni? Okey, siapa nak kongsi jawapan lagi? Okey, Muhaimin. Muhaimin, okey, kata tadi Anissa kata, dia kata yang dia nak adalah hidayah kebenaran. Sekarang ni Muhaimin nak minta apa pula? Sama juga, kebenaran. Kebenaran juga kan? Baik, ingat kebenaran ni ada pilihan. Jadi bila minta kat Tuhan hidayah kebenaran ni, chances nak masuk neraka ada tak? Ada. Ada okey, baik. Tak apa. Okey, baik. Ada jawapan lain? Siapa nak kongsi lagi? Hidayah penciptaan. Siapa pula? Okey, Hajar Siti Hawa kata hidayah penciptaan. Habis nak jadi macam bulan ke? Tak buat benda lain. Ikut je cakap Tuhan. Macam tu. 100% patuh pada Allah. 100% patuh pada Allah. Yalah, maknanya tak boleh buat lain tau. Cuba tengok. Bulan kan, dia tak buat lain. Nak kat situ? Okey, tak apa. Kan? Tadi Muhammad Iman apa jawapan? Nak bagi jawapan? Nak kongsi? Samalah dengan bonda Siti Hawa. Sama dengan penciptaan. Bonda dia dengan Siti Hawa. Okey, kita teruskan perjalanan kita. Nanti kita tengok apa jawapan dia. Teruskan. Okey. Apa pula Nabi Muhammad SAW minta untuk dirinya bila Nabi berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ni siapa nak kongsi jawapan? Okay. Siapa nak kongsi jawapan? Okey, kita tanya kepada kita punya leader tadi Raden Muhammad. Okey. Raden ni kan dia punya guru dia kan Habib Hasan, dia keturunan Nabi. Apa yang apa dia minta untuk dia gitu. Tengok tajuk kita ni yang kita paparkan tu, apa pula Nabi Muhammad SAW minta untuk dirinya bila Allah berdoa bila Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dia minta hidayah yang mana? Nasrah bila? Dia tahu bila dia ajak. Sebab dia selalunya doa untuk umat dia tidak mintakan untuk diri dia sebenarnya. Yalah, kita sering bincang kan ada dua bentuk hidayah kan. Hidayah penciptaan dan juga hidayah kan kebenaran. Okey, yang Nabi minta ni yang mana? Kebenaran ni. Kebenaran juga. Jadi ada pilihan lah. Nabi bagi can dia punya umat dia dan untuk diri dia pemilihan masuk neraka. Sebenarnya tidaklah, sebenarnya dia nak kita semua masuk syurga. Tapi dengan itu pun dia tidak boleh buat paksaan. Dia cuba sedaya upaya. Bukan Nabi nak paksa ni, Nabi minta kat Tuhan. Apa yang Nabi minta kat Tuhan? Hidayah mana yang Nabi minta? Hidayah mana yang dia minta? Bukan pilihan lah, tapi untuk dia macam mana? Macam ni, tenang, relax. Okey, untuk pengetahuan tuan-tuan kan, benda ni lah ada seorang orang ni dia mengaku dia Islam lah, dia asalnya Islam. Kemudian dia masuk Kristian jadi padri. Dia cabar umat Islam, dia kata, kau tengok umat Islam punya Nabi kan Muhammad, rupanya dia tak ada hidayah lagi, dia tak dapat hidayah lagi. Itu sebabnya dia minta lagi ihdinas siratal mustaqim, dia tak dapat hidayah, tak tahu jalan kebenaran lagi. Dia cakap macam tu. Dan lepas tu kan, saya pun tak tahu benda tu berlaku. Sekali kawan saya tunjuk lah, kita pun buat apa tu lah, nak buat satu perbincangan lah kan sama ustaz-ustaz ni. Lepas saya tanyalah, okey, main kita bagi jawapan. Jadi rupanya sesama ustaz pun memang tak tahu jawapan dia. Semua jadi kelang kabut. Kenapa Nabi nak minta hidayah? Kan? Orang yang minta hidayah biasanya orang yang sesat. Jadi kalau maknanya adakah Nabi sesat? Kita teruskan perjalanan kita. Okay.
Lain kita perlahan sikit. Adakah Nabi telah tersesat? Lalu Nabi meminta hidayah kebenaran. Okay, jawapan dia adalah, teruskan, tidak. Nabi SAW tidak pernah tersesat. Nabi maksum sejak dicipta di alam roh hinggalah ke hari akhirat. Nabi tetap takkan buat salah, takkan buat silap. Okey, teruskan perjalanan kita. Okay. Lalu apa yang Nabi SAW minta? Kan? Bila Nabi baca ihdinas siratal mustaqim tu, apa yang Nabi minta untuk dirinya dan untuk umatnya? Teruskan. Yang Nabi minta adalah hidayah penciptaan. Hidayah penciptaan yang mana? Hidayah yang menyempurnakan dan meningkatkan darjah hidayah kebenaran. Bila datang hidayah kebenaran, kan Nabi terima. Umat Islam pun terima. Sebab apa dia pilihan kan? Tapi diorang tak nak pilih yang sesat, dia nak pilih yang benar. Yang Tuhan kata ini benar, dia pilih. Ini sesat, dia tolak. Jadi sekarang ni level yang kedua, dia naik di tingkat yang seterusnya, dia nakkan sekarang ni hidayah yang kau bagi kepada aku ni ya Allah Ta'ala, wahai Allah, kan aku nak kau ni bagi aku hidayah yang lebih bagus. Kan, yang lebih bagus daripada yang sebelum ni. Maknanya hidayah penciptaan. Hidayah yang menyebabkan aku tak buat dosa lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okay. Lalu apa yang kita minta? Teruskan. Teruskan. Jadi, hidayah penciptaan juga yang kita minta. Nabi minta macam itu, kita pun minta macam itu setelah kita dah pilih hidayah kebenaran. Setelah kita dah pilih hidayah kebenaran, kan kita minta supaya Tuhan bagi kepada kita hidayah penciptaan. Okay. Baik, maknanya kita dah dapat hidayah kebenaran, dekat atas tu, nak kuatkan lagi hidayah kebenaran tu adalah kita minta hidayah penciptaan. Baik, teruskan. Okay. Apa bukti kita dah pilih hidayah kebenaran? Okey, teruskan Muhammad Iman. Tuan Iman, ada apa-apa nak? Okey, teruskan. Apa ni? Okey, tutup mic pula. Okey, tak apa. Okey, ya, ajar setiawa. Apa bukti kita dah pilih hidayah kebenaran? Tak tahulah pula. Senang je jawapan dia, senang je. Okey, Raden. Amal kita Islam. Raden, ya? Tekan. Amar ma'ruf nahi munkar. Itu dah jauh sangat. So kita lihat apa bukti dia, teruskan. Bagi kita Islam. Kan. Teruskan. Sebab kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maknanya kita dah mengaku keesaan Allah. Itu buktinya. Kan? Kita memilih mengaku ketuhanan Allah dan keesaan Allah sebagai hidayah yang benar. Kita dah terima. Baik. Itu sebabnya kita kata yang kita minta sekarang ni adalah hidayah penciptaan yang menjaga hidayah kebenaran yang telah kita terima, yang telah kita pilih, supaya dia mantap dalam hati kita dan tidak lagi hilang, tidak rosak. Apa di antaranya doa kita yang lain kan? Rabbana la tuzigh qulubana. Ya Allah, jangan kau terbalikkan hati aku, sesatkan hati aku. Ba'da idh hadaitana, selepas kau bagi hidayah kepada aku. Kan? Aku dah dapat hidayah apa yang betul. Kau bagilah aku hidayah supaya pilih yang betul. Aku pun dah pilih. Sekarang ni aku nak supaya hidayah ni mantap dalam diri aku, dalam hati aku, dan tak ada siapa yang boleh ganggu gugat. Itu yang kita nakkan macam tu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Okay. Apa bukti Nabi SAW dan kita memang nak minta hidayah penciptaan? Teruskan lagi. Kalimah as-siratal mustaqim. Teruskan. Apa dia? Kan? Kalimah as-sirat ini sama maknanya dengan as-sirat. Kan? Tadi sod ni sod. Asin. Ada satu lagi yang sama dengan az-zirat. Ada zai, zai. Az-zirat. Itu semuanya sama. Itu orang Arab dia punya sebutan je lain. Dia punya apa? Ejaan je lain. Tapi semuanya makna yang sama berasal dari kalimah sarata. Sarata. Teruskan. Jadi makna sarata apa? Telan makanan masuk ke halkum dengan mudah. Mub, makan telan. Itu maknanya, asal makna perkataan sarata. Teruskan. Makna as-siratal mustaqim ataupun as-siratal mustaqim adalah jalan yang jelas, wadih. Dia katakan sabilul wadih. Jalan yang jelas yang menelan musafirnya tanpa memberi kesempatan untuk keluar.
Macam Tuhan kan dah bagi hidayah kepada bulan tadi, bulan tu ikut je kan. Dia takkan berpeluang, takkan berpeluang dan dia tak nak pun melanggar. Pertama dia tak nak dan Tuhan pun tak bagi dia peluang untuk langgar. Yang kita nak sekarang ni, bila kita dah terima Islam kan sebagai agama kita, kita dah terima Allah sebagai Tuhan kita, Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul kita, kita nak patuh dan kita kata Tuhan, kau jangan bagi aku peluang pun. Jangan kau izinkan aku pun buat dosa. Menderhaka kat engkau, menderhaka kat Nabi, menderhaka kat Quran. Aku nak aku menjadi sepenuhnya taat. Sekarang ni aku serahkan diri aku, jiwa dan ragaku kepadamu. Inna solati, ni apa ayat favorite apa tu kan, apa Umi Zain Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kan sesungguhnya solat aku, kan ibadah aku, hidup aku dan mati aku lillahi rabbil alamin, hanya kepada Engkau saja ya Allah. Kau jangan izinkan diri aku ni buat dosa. Ibaratkan macam bulan, dia taat terus padamu, dia memberi manfaat kepada dirinya, dia bagi manfaat juga kepada hamba Tuhan yang lain, terutamanya manusia. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita teruskan. Okay. Maknanya kita nakkan hidayah penciptaan, di mana Allah Ta'ala jadikan kita ikut perintahnya dengan penuh rela dan mudah. Tak pernah lagi melanggar perintahnya. Kita rasa mudah. Memang orang lain kata, ayah ni susah ni kan. Nabi Muhammad kan menghadapi macam-macam. Tapi Nabi Muhammad dalam hatinya, Alhamdulillah. Dia dapat tenang. Dekat situlah kita katakan, kenapa Tuhan ulang-ulang cakap, La khawfun alaihim walakum yahzanun. Mereka tak takut dan juga mereka tidak bersedih. Sebab apa? Tuhan jadikan macam itu. Kan? Mereka dah rapat sangat dengan Allah Ta'ala. Dah nak taat sangat dengan Allah Ta'ala. Teruskan. Kan kita lebur, fana dalam keredaannya sentiasa. Teruskan lagi. Kan tiada lagi kehendak aku. Kehendak ego diri kita dah tak ada. Kehendak aku lebur dalam kehendaknya. Aku lebur dalam Dia yang Maha Kuasa. Kan? Kita nak Tuhan jadikan kita macam tu kan. Kita dah cuba, kita usaha tapi tak jadi-jadi. Baca ihdinas siratal mustaqim. Lepas tu buat setan juga kan. Tapi kita nak Allah Ta'ala kau jadikan aku baik menjadi ya Allah. Aku nak siratal mustaqim. Kan ibaratkan bahasa Arab ni kan, ditelan musafir orang yang berjalan ke atas jalan tu sampai orang tu tak boleh keluar. Macam sekarang ni ibaratkan kita masuk highway kan, highway Malaysia kan menggunakan sistem tertutup kan. Masuk je tol, dah tak boleh keluar. Keluar dekat exit je boleh, kat tempat lain tak boleh. Nak cilok-cilok tak boleh ya. Jadi ibaratkan macam tu Baik, teruskan. Nafsu aku kan menjadi buruk menuju ke hadratnya kerana tiada lagi hawa. Ni bukan hawa Hajar Siti Hawa. Hajar Siti Hawa tu Hawa kan. Orang Melayu disebut hawa. Hawa kan, tapi sebenarnya hawa. Yang ni hawa. Maknanya nafsu jahat tu dah tak ada. Kan? Nafsu tu ada tapi dah tak jahat. Dia jadi buruk pula. Yang membawa kita mi'raj ke Allah Ta'ala. Yang ada hanya Dia. Iyyaka na'budu. Kan? Hanya kepada-Mu aku sembah. Aku tetap manusia. Yang aku nak, ya Allah, aku nak tetap jadi manusia. Tapi manusia yang macam mana? Manusia malaikat. Ataupun insan ilahiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Teruskan. Habis ya tuan-tuan. Jadi itulah tuan-tuan kan yang kita bincang. Ini yang saya nyatakan nanti bila dah siap kita punya PowerPoint ni, nanti bila Syakira hantar, tuan-tuan boleh lihat dia punya Damba Cinta karya Abu Bakar Mat Yatim, nyanyian Raihan yang kita baca pasang awal tadi, itu kan menerangkan lagi kan yang kita minta ke Tuhan setelah kita pilih kebenaran Islam, setelah Tuhan bagi hidayah kita untuk memilih, kita pilih. Lepas kita pilih, kita nak pilihan kita itu kan terus Allah Ta'ala kekalkan dan campahkan dalam hati kita, meningkat dari hari ke hari dan dilindungi daripada gangguan iblis dan syaitan, dari godaan iblis dan syaitan. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mari kita sama-sama hayati lagu ini. Habis. Tak payah. Okey, tak payah, tak apa. Ada semua suku. Okey. Baik, last kali tuan-tuan yang rahmati Allah Ta'ala kan, sebagai kita penghargaan kita semua kepada penderma-penderma Dapur Bunda Khadijah kan, esok kita akan mula sampaikan beg makanan kita sempena kegembiraan kita atas kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Tuan-tuan lihat kan apa yang Tuhan nak balas kalau kita kan bergembira kan menyambut, mengenang kembali kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Baik, Allah Ta'ala cakap macam ni Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi. Dalam terjemahan general dia kata
Al-Quran itu semata-mata dengan limpahkan sayang dia. Okey, kita buka kitab tafsir dia kata dia kata fadilat Allah dan rahmat Allah. Apa dia? Muhammad kan? Muhammad apa dia kata wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu rahmat bagi sekalian alam. Fabidzalika falyafrahu. Maka bila engkau ada rasa bersyukur kan, engkau suka sangat, engkau bersyukur dengan kehadiran Muhammad, kelahiran Muhammad kan, maka falyafrahu, kau bergembiralah. Bersukacitalah, gembira dia kata. Kerana dia kata huwa khairum mimma yajma'un. Itu lebih baik dari apa yang mereka himpunkan dari segala benda dan perkara yang tidak kekal. Subhanallah. Pahalanya besar tuan-tuan kan? Pahalanya cukup besar kan? Kita nak nyatakan kegembiraan kita dengan berselawat ke whatever, it's okay, no problem. Kan? Pokok pangkalnya hati kita gembira dengan kehadiran Rasulullah SAW kan dalam hidup kita, kan dalam dunia ini. Dan yang paling benci dengan kelahiran Nabi adalah iblis, laknatullah alaih. Jadi kalau ada siapa yang nak marah kita kan, yang kata jangan buat maulud, saya nak minta maaf cakaplah bahaya kan. Mungkin nasib tak baik ikut macam perangai iblis. Sebab iblis dia tak gembira bila kenang kelahiran Nabi. Orang Islam, orang beriman kan, dia gembira dan pahala yang Tuhan bagi, Tuhan katakan wa khairum mimma yajma'un. Pahala gembira kan atas kelahiran Nabi kan, atas kehadiran Nabi lebih baik daripada apa yang dihimpunkan. Dan ada ulama tafsir kata lebih baik dari apa yang dihimpunkan di akhirat sekalipun. Subhanallah. Bukan sekadar apa yang dihimpunkan kat dunia. Apa yang dihimpunkan ke akhirat pun lebih baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala kan, ya, kita doakan, angkat tangan sekejap ya tuan-tuan, kita doakan, ya Allah ya Tuhan kami, demi cinta dan kasih-Mu buat Nabi Muhammad SAW, kami mohon kepadamu agar Engkau memberikan rahmat-Mu, berkat-Mu, hidayah-Mu, perlindungan-Mu, segala yang baik untuk semua penderma-penderma kami, penderma-penderma dapur Bunda Khadijah yang telah sudi mengorbankan hartanya untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad, untuk menyenangkan hati orang-orang asnaf miskin, dan juga kepada semua pendoa-pendoa kami. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad, demi hak Nabi Muhammad SAW dan Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Dan kita tutup perjalanan kita ini dengan kita sama-sama berselawat. Saya bagi tahu bunyi dia, lepas tu tuan-tuan pun berikut. Bunyi dia macam ni je. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah wa alihil athhar wa sahbihil akhyar ala Rasulillah wa alihil athhar wa sahbihil akhyar. Okey, berikut semua ya. Boleh insya-Allah ini sebagai kita nyatakan gembiranya kita, lalu kita doakan Nabi dan juga para ahli baiknya dan juga sahabat-sahabatnya Okey. Kita berselawat sama-sama 1 2 3. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala Rasulillah alihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar ala Rasulillah wa alihi al-athhar wa sahbihi al-akhyar. Ya Allah salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Terima kasih banyak tuan-tuan kerana sudi untuk memeriahkan majlis zikir kita. Dan akhir kata wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis kita secara resminya aman. Terima kasih. Tapi kalau ada soalan-soalan nak bincang, okey dipersilakan ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, ada siapa nak kongsi? Ada apa nak tanya? Okey, sama-sama Hajar Setiawa. Kak Betty macam mana? Apa? Ya. Nak tanya macam mana kita nak menyatukan antara idea of hidayah penciptaan dengan hadis Nabi SAW yang riwayat Imam Ahmad, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Okey, kita katakan okey apa doa yang Nabi ajar. Ini siapa ni pelajar Ma'had Hamidiyah Kajang dan juga apa yang sekolah kat Kolej Islam Kelang. Doa ni memang kita kena baca tiap-tiap pagi Isnin kan. Kita kata Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, Engkau
tunjukkan kami apa yang benar sebagai benar. Kemudian warzuqna tiba'ah, dan kau bagi rezeki kepada kami supaya ikut dia. Nampak? Mula-mula kan kita minta tunjuk. Itu kita kata apa? Hidayah kebenaran. Kita minta Tuhan tunjukkan, terangkan apa yang benar. Kemudian dia kata warzuqna tiba'ah. Kemudian kau rezekikan aku supaya aku ikut benda tu. Nampak tuan-tuan dekat situ dah jadi penciptaan. Nampak jadi kat situ dalam doa tu kita minta dua-dua. Hakikatnya kan bila ihdinas siratal mustaqim tu kita minta dua-dua. Sebab apa? Kita nak tambah ilmu kan. Tapi kita nak kat Tuhan, bila kau bagi aku, kau terangkan aku tentang kebenaran, kau bagi juga aku warzuqna tiba'ah. Aku ikut kebenaran tu. Lepas tu wa arinal batilan. Kau tunjukkan aku yang salah, yang sesat tu sebagai sesat, kan? Warzuqna ijtinabah. Kau bagi aku rezeki supaya aku tolak benda ni, aku tak buat benda ni. Dia dah jadi penciptaan. Jadi kat situ ada dua hidayah kebenaran dan ada dua hidayah penciptaan. Kan? Jadi itu yang kita minta kat Tuhan. Kan? Doa tu memang cantik tuan-tuan. Kalau tanya kat saya kan, saya pun heran bila baca masa time masa perhimpunan. Kita biasa baca biasalah budak. Macam saya lah. Sekarang pun masih kadang-kadang perancang budak juga kan. Tapi kadang-kadang kan bila Ustazah Fauzi hadapan kelas kan, dia baca doa ni kan. Itu rasa lain tuan-tuan. Kami rasa lain. Kami yang jahat-jahat ni kan dalam kelas bila Ustazah baca, okey kan tanda tangan, kita doa kat Tuhan. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna ijtinabah. Lepas dia terjemahkan, ya Allah, kau tunjukkanlah kebenaran sebagai satu kebenaran dan kau bagi kami rezeki untuk kami ikut kebenaran itu. Ya Allah, ya Tuhan kami, kau tunjukkanlah kebatilan sebagai satu kebatilan dan kau rezekikanlah kami untuk meninggalkan, menjauhkan diri dari kebatilan. Subhanallah. Bila dia baca tuan-tuan kan, kami semua rasa seronok, rasa dekat sangat dengan Tuhan. Itulah kita katakan dalam nak belajar ilmu ni kan, dia bergantung kepada keberkatan kan guru-guru kita yang soleh dan solehah. Jadi tuan-tuan tolong bacakan Fatihah untuk usaha saya. Boleh ya? Tolong baca Fatihah boleh ya? Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, itu yang boleh saya kongsikan untuk apa Ustaz Ali Ustaz Ali tanya tadi. Okey, ada lagi tuan-tuan? Kiranya kan kalau kita tengok balik konsep of hidayah penciptaan ini, dia kurang lebih sama atau kita katakan dia bukan nama lain kepada konsep taufik lah kan. Sebab taufik kan adalah penggerakan Allah untuk kita mengikuti hidayah tu kan. Betul. Kenapa kita terangkan hari ini? Sebab apa kita biasanya dengan taufik dan hidayah Tuhan. Bila kita tanya apa makna taufik, apa makna hidayah, biasanya dah jadi macam-macam kan. Macam yang saya sebutkan tadi kan, masa time ada seorang yang murtad, dia masuk Kristian, dia pergi cabar, dia kata, apa ini? Dia kata Muhammad. Dia kata dia bilang dia sudah betul, tapi rupanya dia masih tidak tahu apa itu kebenaran. Tengok dia masih minta hidayah. Jadi memang dalam istilah lain makna hidayah penciptaan itu kan dalam level yang kedua, bukan dalam level pada bulan tadi kan, ada level kita sebagai manusia ni, pada malaikat tu semua kan. Itu semuanya digunakan perkataan taufik kan. Itu sebabnya dalam kita punya doa akhir-akhir kan, selalunya kita akan sebut wabillahi taufiq wal hidayah kan. Jadi kita sebut perkataan taufik ya. Betul Ali betul. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, ada lagi yang nak kongsi? Apa-apa? Ya, Najah Sina. Assalamualaikum. Merujuk pada hidayah penciptaan, Allah berfirman dalam surah Az-Zariyat, tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba, mengabdikan diri. Jadi kalau kita tengok, bagaimana kalau soalannya lah, bagaimana kalau orang maknanya orang bukan Islam,
dia diganggu oleh iblis. Kenapa Allah jadikan iblis mengganggu sehingga kan menggoda dia tak terima. Kalau dia sebagai makna dia adalah hamba Tuhan. Kemudian kita pernah dengar anak-anak selalu kadang-kadang bila dia tak nak ikut cakap mak bapak, dia akan kata kemudian mak dia menyumpah dia sehingga kan dia jadi susah, hidup susah, dan dia kata kenapa dia dilahirkan? Kenapa dia dilahirkan? Bagaimana pula kalau kita compare, dia kata dia menyumpah juga dia jadi hidup susah, kemudian dia bila dia gagal sebagai seorang manusia kan. Dia tak boleh jadi sempurna macam orang lain. Kemudian dia menyumpah juga kenapa Tuhan ciptakan dia begini kan. Jadi dalam konteks ni macam mana kita nak bagi penerangan kepada orang dalam keadaan macam tu, sama ada orang Islam ataupun yang dia tidak terima Islam, macam mana kita nak jawab macam tu. Okey, terima kasih Hajar. Okey. Sebenarnya tajuk ni nanti Ustaz Ali dah janji nak bagikan tajuk ni kan. Jadi saya lagi baik kita bersabarlah nanti macam mana Ustaz Ali bagi jawapan tu tapi yang untuk dalam konteks perbincangan kita pada hari ini, kita nak kata apa? Semua manusia kan Tuhan akan bagi dia hidayah kebenaran. Maknanya Tuhan bagi tahu apa yang betul, apa yang salah. Tuhan bagi maknanya ada pilihan. Kau boleh pilih yang betul, kau boleh pilih yang salah. Jadi kalau dia pilih yang betul dan dia tolak yang salah, maka dia tak cukup kat situ, tak berhenti kat situ. Dia kena ada penyempurnaan. Dia kena mantapkan lagi kan hidayah kebenaran yang dah dia terima itu kan. Dia kena mantapkan lagi. Nak mantapkan lagi macam mana? Kan kita kata di antaranya, kita kata Tuhan kau pelihara, doa kita apa? Tuhan kau pelihara, engkau peliharakan aku daripada godaan syaitan. Sebab dia dah terima yang pertama. Tapi kalau orang tu kata dia tak terima lah Tuhan, kenapa aku macam ni? Maknanya di peringkat pilihan dia dah tak nak pilih kebenaran. Maka sebab itulah kan timbul macam-macam perkara. Soalan-soalan yang membantah. Soalan-soalan yang nak tahu no problem. Agama kita galakkan. Tapi soalan-soalan yang membantah kan Tuhan tak terima. Benda tu tak elok untuk siapa-siapa pun. Dia akan menyebabkan nanti fikiran kita nanti akan macam-macam terganggu. Jadi tuan-puan kalau misalnya tanya kat kita kan, kenapa seorang anak tu derhaka? Sebab dia tak nak pilih hidayah kebenaran pada peringkat awal. Bila dia tak pilih tu kan, dia dah lose lah. Maknanya cerita mengenai hidayah yang lain tu dah tak ada. Nasib baik Tuhan tu sayang kat kita. Apa dia? Dia masih lagi makan ikut mulut. Itu pun termasuk dalam hidayah penciptaan. Kalau tak ada pilihan kan, makan ikut mulut. Tuhan bagi lagi peluang. Sekarang ni Tuhan kata pilihlah kebenaran. Pilihlah kebenaran. Engkau pilih saja kebenaran, Tuhan pun akan bagi chance. Sekarang berdoa kepada aku, engkau minta supaya iman yang kau dapat tu, bukan Muhammadi iman iman yang kau dapat tu diperkukuhkan sampai engkau menjadikan macam malaikat, tapi engkau manusia. Kau jadi manusia, malaikat. Engkau dekat dengan Allah Ta'ala dan kau berbakti kepada hamba-hamba-Mu. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi nanti Hajar Haslina tunggu Ustaz Ali dia memang nak bawa tajuk tu Allahumma salli ala Muhammad. Terima kasih. Sama-sama. Ustaz. Sama. Okey, ada lagi? Ada lagi? Ana Wiyah Ansari ni Ana. Ni Cik Ana. Cik Ana yang anak sakit mana? Ana juga kan? Oh, Cik Am. Oh, okey. Cik Am. Cik Am dah apa tu? Dah live guru Dah live Okey. Dia baru live, tak apa. Nak tanya apa khabar anak dia. Siapa tahu apa Raden? Apa khabar anak Cik An? Oh, Cik Amnya anak alhamdulillah. Syed Irsyad dia sihat alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia pulih insya-Allah. Okey. Ni apa Ali Zainal Abidin macam mana sihat? Anak Raden? Alhamdulillah, dia tengah aktif ni sebenarnya ni. Masya-Allah. Belum nak tidur ni. Bila dia aktif maknanya dia pandai lah. Dia berkembang subur berkembang dengan bagus Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, ada lagi? Ada lagi nak bincang? Ya, Aisyah. Hidayah ni Allah beri dengan cepat ke atau mengambil masa? Okey baik. Ini kita katakan, kalau kita kata kita cerita manusia, kita kata manusia. Walaupun soalan tu untuk Tuhan, apa dia kata peringkat Tuhan, tapi kita jawab peringkat manusia supaya lebih mudah kita faham. Okey. Cepat atau lambat kan terpulang kepada kita.
cepat atau lambat terpulang kepada kita. Hakikatnya Tuhan bagi dah cepat. Kita nak pilih, itu yang masalah dia. Kita nak pilih cepat atau nak pilih lambat. Okay, contohnya kita katakan macam dulu pernah kita kata, kita Tuhan contohnya apa, kita ibaratkan macam air dalam kolam. Tuhan punya hidayah. Tapi bila kita tutup mulut botol tu kan, tutup botol tu, kita campaklah, kita tenggelamkanlah macam mana pun botol tu, air tak masuk, hidayah tak masuk. Sebab kita tutup. Tapi bila misalnya kan kita terasa, aku nakkan kebenaran lah wahai Tuhan. Ketika tu Tuhan pun kata, okey aku buka. Tuhan buka. Dan bila Tuhan buka, kan Tuhan akan buka mengikut kemampuan kita untuk menerima hidayah. Nak masuk. Walaupun Tuhan boleh bagi banyak-banyak. Tapi biasanya Allah Ta'ala bagi kan mengikut kemampuan masing-masing. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala tu sebabnya kan orang yang jumpa Nabi, orang manusia biasa, dia tak ada fikir nak gaduh, dia jumpa Nabi kan, dia seronok je kan. Nabi pun cakap sikit. Untuk orang kampung Nabi cakap apa dengan level dia. Dengan orang bandar level dia. Dengan orang ahli kitab Nabi cakap level dia. Jadi bila orang tu lawan Nabi kan, orang kan katakan kau ni memang suai punya manusia lah. Sebab apa? Muhammad ni kan yang kau kenal, dia tak pernah buat salah dengan orang. Dia baik, dia tolong orang. Lepas tu kau mengaku dia sebagai Al-Amin kan, orang yang paling jujur. Mana tiba-tiba sekarang kau tolak dia kan? Jadi tuan-tuan yang Allah Ta'ala kan. Jadi kan macam mana Tuhan nak bagi kan bergantung kepada kita. Lagi cepat, itu yang saya tadi nak siarkan lagu tu kan Nabi dalam satu hadis kursi kan Tuhan kata, kalau kau datang kepada aku selangkah, aku akan datang kepada kau 1000 langkah. Kalau kau datang kepada aku dengan berjalan, aku akan datang kepada kau dengan berlari. Kalau kau datang kepada aku dengan berlari, aku akan datang dengan kau dengan terbang. Sampai Allah Ta'ala kan. Jadi Tuhan dia tak pernah balas kita punya kebaikan dengan one by one, one to one. No. Tuhan akan balas dengan at least 1 to 10. Siapa ni, Encik Alim, dia ada baca kan satu kisah kan. Macam mana kalau orang tu berselawat dalam keadaan dia lalai, kan? Tuhan akan bagi 10 balasan selawat kat dia. Tapi kalau dia berselawat sekali dengan penuh perasaan, dengan penuh rasa cinta kan malaikat pun tak tertulis, tak berhenti-berhenti malaikat tulis pahala yang akan diberikan kepada orang yang berselawat kepada Nabi atas dasar cinta dengan penuh keinsafan. Ya. Itulah sayangnya Allah Ta'ala kepada Nabi, sayangnya Allah Ta'ala kepada orang-orang yang sayangkan Nabi dengan berselawat kepada Nabi. Ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya. Haji Aisyah okey? Okey, jelas. Terima kasih. Syukur. Ya, sama jadi macam sekarang kan, kita dah dapat hidayah sikit kan. Ataupun kita dah terima dah banyak kan. Apa kita minta kat Tuhan kan? Tuhan, doa tadi kan, Tuhan kau jangan terbalikkan balik hati aku. Aku nak kau jaga Tuhan. Sebab apa kita kata kita tak mampu nak jaga? Apa di antara bukti kita tak boleh jaga? Kadang-kadang kita buat dosa, kadang-kadang kita mengumpat kan. Jadi aku nak Tuhan kau sentiasa kan jadikan aku supaya aku tak buat dosa dah. Aku nak jadi ibarat lagi katakan ibarat bulan yang kekal berjalan di atas jalan yang betul kan sampai dia bagi manfaat kepada dirinya dan juga kepada orang lain. Tapi tentu kau pun dah janjikan akan angkat darjat manusia. Kalau manusia taat kan, maka dengan itu aku minta kau jadikan aku manusia malaikat. Insan ilahiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baik. Ya, teruskan. Ada apa-apa lagi? Siapa nak kongsi? Ya. Suara siapa tu? Oh ya, Pak Iki. Pak Iki, enggak dengar Pak Iki. Kami enggak dengar. Suaranya enggak dengar. Okay. Ada technical problem tak apa Okey, ada siapa lagi nak kongsi, nak tanya ke? Okey. Baik, sekarang 9.35 alhamdulillah. Tuan-tuan dirahmati Allah Taala, atas hidayah Allah Taala juga kan. Tuhan kan jadikan kita berada kat sini. Ni hidayah penciptaan. Macam mana kita lihat dekat sini kan? Malam ni macam-macam boleh buat, kita macam-macam kita boleh buat benda lain kan.
dah tak ada apa tu, dah tak ada PKP dah kan macam ni kan. Tapi macam mana aku ada kat sini pula kan. Sama-sama kita berzikir kepada Allah Ta'ala, sama-sama kita sebut ayat Quran, kita sebut nama Allah, nama Nabi Muhammad, kita nyatakan cinta dan kasih kegembiraan kita atas kelahiran Nabi subhanallah kan. Dan ini semua di antara hidayah-hidayah penciptaan yang Tuhan bagi kepada kita. Dia cipta kita menjadi orang yang berada dalam majlis zikir. Ini antara yang paling senang kita nak faham lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Okey, tuan-tuan, anak-anak yang dirahmati Allah Ta'ala. Okey, kalau tak ada apa, kan kami minta tuan-tuan anak-anak. Ya, Lin. Terima kasih. Ya, sama. Saya minta tuan-tuan semua doakan kami doakan kami yang mereka pajam ni, dan kami pun insya-Allah akan terus doakan tuan-tuan dan insya-Allah malam ni bulan Jumaat kan, kalau saya diberi kesempatan oleh Allah Taala, Tuhan saya beri kesempatan kat saya, kalau diri saya memberi kesempatan kepada saya kan untuk saya bacakan doa ziarah para wali, kan saya akan doakan untuk tuan-tuan semua insya-Allah. Doakan supaya malam ni Allah Taala bagi kepada saya kekuatan, hidayah perciptaan atau taufik kan untuk saya dapat baca kan doa ziarah para wali kan, dan doa, kita kata doa Nabi Khidir alaihi salam Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jadi tuan-puan, sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kesudian tuan-puan memeriahkan majlis zikir kita. Mudah-mudahan bertambah lagi keimanan kita, bertambah hidayah penciptaan Tuhan, taufik Tuhan kepada kita sampai menyebabkan kita menjadi manusia malaikat. Tapi tetap jangan perasan pula lepas datang kita punya program ni semua perasan kita manusia malaikat. Belum lagi kan. Kita minta lah kat Tuhan. Dan Tuhan boleh bagi cepat dan Tuhan boleh bagi lambat. Semuanya bergantung kepada kehendak kita, kesungguhan kita dan juga dari doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru keluar suaranya, Pak. Baru keluar suaranya tadi, suaranya enggak didengar, Pak. Ada, tadi saya baca ikut salawat, Ustaz. Nah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allah. Sehat, Ustaz ya. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama. Sama sehat semua. Keluarga sini alhamdulillah berkat doa Bapak. Iya, Ustaz. Ya, Ustaz, terima kasih. Saya izin live dulu, Ustaz ya. Ya, silakan Pak. Ya, sama-sama Cikgu Nurizan. Ya. Syawali salam. Okey, dah cakap lagi. Okey. Saya kira sudah cakap salam lagi. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab dia nak off kan Ya Allahumma salli ala Muhammad wa ali